Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran malam ni dapat kita sambung lagi pengajian kita. Kitab Munyatul Musalli dalam bab solat, dalam bab rukun solat, dalam rukun yang kelima. Rukun yang kelima. Rukun yang pertama dah selesai, niat, takbiratul ihram. Yang kedua selesai. Yang ketiga qiyam selesai. Keempat Fatihah. Yang kelima rukuk. Kata pengarang yang kelimanya rukun sembahyang ni rukuk. Dan sekurang-kurang tunduk. Sekurang-kurangnya tunduk. Sekira-kira sampai dua tangannya akan dua lututnya. Dengan tuma'ninah. Syarat sah rukuk tu dengan tuma'ninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. 1, 2, 3 perkara. Jangan diqasadkan yang lain daripada rukuk. 4 perkara penting. Dan yang akmalnya, ini yang sempurna, yang sunat pula, disamakan belakangnya dan tengkuknya dan mendiri dua lututnya. Mendiri itu berdiri tegak. Semua yang sunat ni. Dan dipegangkan keduanya lutut, sunat lagi. Dengan kedua tapak tangan, sunat lagi. Dan menceraikan segala anak jari, sunat lagi. Ke arah kiblat, sunat lagi. Dalam bab ni 4 benda yang kita nak kena terang secara panjang juga, panjang lebar juga. 4. Dan ada 6 perkara sunat. Yang sunat tu mudah sikit. Pertama rukuk. Rukuk ni adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Kita semua tahu dan kita semua buat. Rukun sembahyang apa? Wa aqibus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya rukuk tu sembahyang lah. Maknanya bila sebut sembahyang dia jadi rukun, iaitu tanpa rukuk tak sah sembahyang. Itu yang pertama. Dalam surah Al-Hajj juga ada disebut ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu sampai habis ayatnya. Hai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dengan maksud rukun sembahyang. Jadi kita tahu tanpa rukuk tak sah sembahyang. Rukuk adalah rukun sembahyang. Yang mana rukuk ni dia satu penghormatan yang tertinggi yang diberikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tak boleh rukuk orang lain. Orang, makhluk tak boleh. Rukuk pada makhluk tak boleh.
Rukuk ni hanya khas untuk Allah, penghormatan yang tinggi untuk Allah semata-mata, tu rukuk. Walaupun kita sayang ibu bapa, sayang suami, sayang isteri, sayang kawan-kawan, sayang pemimpin, sayang ketua, kita tak disuruh untuk rukuk pada mereka. Tidak, tak disuruh untuk kita rukuk. Kerana itulah apa yang diamalkan oleh orang Jepun tu tak selari dengan Islam. Rukuk, diorang rukuk tu. Tapi kalau setakat tunduk sikit-sikit tu biasalah, tunduk macam tu kan. Tak apa lah. Dia tunduk sampai ke sini sampai jadi rukuk. Ya haid tu lah. Rukuk orang Jepun tu kan tak selari dengan Islam. Malah hukumnya makruh jika tunduk sikit. Tunduk sikit macam tu. Makruh dah. Tunduk dekat makhluk atas sebab penghormatan. Atas sebab nak hormat dia, kita tunduk sikit. Tunduk sikit macam tu macam ni. Hukumnya makruh. Tapi kalau sampai ke tahap rukuk macam ni, haram. Berdosa rukuk orang macam ni dengan niat penghormatan. Lebih-lebih lagi kalau sujud dengan niat penghormatan tu, sujud lebih-lebih lagi. Haram ganda dua. Malah boleh jadi kufur jika dengan niat membesarkan dia. Itu jadi kufur. Sekadar nak hormat, haram. Dosa besar kali dua. Sebab rukuk haram dah. Sujud haram kali dua. Kalau sujud ada niat pula nak membesarkan dia, kufur, kafir. Itu yang berlaku pada viral baru-baru ni kan. Walaupun saya rasa dah orang sini juga soal bab tu. Dia pergi sujud kepada makhluk. Itu adalah katanya lah adat kaum tu. Lepas dah kahwin tu kena sujud. Adakah jatuh kufur? Belum tentu. Tengok hati dia. Sekadar dia follow, ikut ajalah. Ikut aja, maka haram kali dua, ganda dua, haram kuasa dua. Tak sampai tahap kufur. Tapi kerana nak membesarkan dia, membesarkan makhluk tu, sebab tu sujud, kufur. Kufur. Dan haram rukuk, haram sujud pada manusia, sama ada rukuk berdepan ataupun rukuk terbalik. Sujud juga sama. Sujud kita akan bahas akan datang. Tapi rukuk lah. Rukuk depan haram, rukuk terbalik juga haram. Tu rukuk terbalik. Rukuk terbaliknya yang boleh jika rukuk dekat orang depan kan haram. Terbalik juga haram. Maksudnya tungging punggung kat orang. Rukuk macam tu haram juga. Tak boleh juga. Depan dan belakang tak boleh. Cuma dalam satu tempat je yang boleh dan boleh. Malah wajib untuk tungging kat orang ketika sembahyang. Yang duduk saf yang kedua. Saf yang pertama selamat. Tapi kena tungging dengan imam juga. Imam paling selamat sekali. Itu je yang wajib. Maknanya tak salah. Selain daripada rukuk ketika dalam sembahyang saf tadi, tak boleh. Hukumnya haram. Terbalik. Depan pun tak boleh, belakang pun tak boleh. Tak boleh. Hukumnya haram juga. Yang depan kerana respect. Sebab tu haram. Hormat dia. Haram. Belakang menandakan hina. Hina dia. Haram juga sebab menghina orang. Jadi dua-dua. Depan pun haram, belakang pun haram. Cuma kadang-kadang ia diperlukan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin nak ambil barang, dia jadi rukuk. Oh, tak boleh, haram. Sebab apa? Kat depan tu ada orang, dia nak ambil pen jatuh. Oh, takkanlah macam tu pun haram. Itu nak ambil barang. Ataupun mungkin dia nak senaman. Kan senaman berdiri, duduk, berdiri macam tu lah. Duduk macam tu senaman. Oh, takkan haram. Depan tu ada orang. Tak. Bukan maksud macam tu. Rukuk dengan niat rukuk lah. Itu yang haram. Kalau rupa rukuk, tak haram. Tapi sebab apa? Rupa rukuk tapi bukan nak rukuk. Rupa je, tak haram. Yang haramnya nak rukuk betul-betul. Nak tunduk dekat orang. Ya, tu bukan nak tunduk. Dia nak ambil barang. Jadi kedudukan dia tunduk. Dia nak senaman, nak betulkan pinggang ni, slip disc ni, kenalah rukuk. Itu bukan rukuk. Itu bukan maksud rukuk yang haram. Macam tu juga terbalik. Ikut terbalik juga haram sebab menghina orang. Terbalik, rukuk terbalik kat dia, tunjuk punggung kat dia. Tapi ada keadaan yang tak haram. Antaranya sembahyang sebut tadi. Dan ada keadaan, satu kisah yang berlaku pada zaman 3 kurun ke-3, ke-4 itu. 380-400 Hijrah. Satu kisah. Seorang imam besar nama Abu Bakar Al-Baqilani. Imam ni imam besar. Dia sangat
alim dan sangat pandai berhujah, sehingga kan kalau dia berhujah dengan orang kafir tu kalah. Maka Raja Rom dengar dia tu hebat sangat. Rom ni kita tahulah, bila Rom ni Nasrani lah, Kristian. Dia dengar hebat sangat, dia minta panggil untuk berdebat dengan paderi dia, sebab hebat sangat dengan cerita ni. Maka bila dipanggil, pembesar dia pergi jemput, tapi dia kata dengan satu syarat. Nak ajak orang berdebat, lepas tu dia bagi syarat kat orang tu. Sepatutnya orang yang diajak tu yang bagi syarat. Boleh aku nak berdebat dengan kau punya paderi dengan syarat. Sepatutnya macam tu. Dia terbalik. Raja kami panggil kamu untuk berdebat, tapi kami bagi syarat. Dia terbalik kot. Syarat dia, bila pergi nak berdebat dengan paderi nanti, hendaklah dia rukuk. Sebab jumpa Raja Agung waktu tu, Raja Sultan waktu tu lah mana Firaun pakai sultan. Memang tak pakai sultan lah, kita panggil ketua lah, kita dia punya raja besar dia. Raja besar dia. Jadi semua orang jumpa dia mesti tunduk tu masuk sampai tahap rukuk. Tahap rukuk. Dia kata tak boleh, agama kami melarang, hukumnya haram tunduk dengan niat hormat. Tunduk ajalah, tak nak. Kalau macam tu tak nak berdebat. Dia pergi jumpa raja dia, kata raja dia, dia tak nak berdebat, tapi bukan dia takut, sebab dia tak nak patuhi peraturan untuk tunduk dekat raja tu, rukuk dekat raja. Akhir sekali macam mana ni? Macam mana? Nak berdebat ke? Nak debat juga, sebab dia yakin paderi dia boleh menang. Akhirnya tak apalah, dia kata tak payah pakailah syarat tu. Pergi sekali lagi, jom raja kami panggil, tak payah tunduk hormat kat dia pun tak apalah, pergi debat aja. Tapi bijaknya pembesar ni, raja sekali lah, dia kata pintu istana dia besar. Nak masuk pintu istana ni, dia kata kita buat renovation kejap, sebab pertandingan tu, debat tu minggu depan, lebih kurang macam tu. Sempat buat renovation ni. Buat macam mana? Dia buat pintu masuk tu, nak pergi ke singgasana tu, tempat raja dia tu, dia pecahkan depan tu, dia buat rendahkan, ikat bata. Tak tahulah macam mana dulu bahasa saya, ikat bata, rendahkan. Jadi sesiapa yang nak masuk kena buat macam ni. Masuk Allah kena tunduk, sebab kat depan tu raja ni. Masuk kena buat macam ni, tempat lain tak ada tutup. Masuk, lepas tu raja duduk kat depan. Jadi tunduk terpaksa dia panggil. Tak nak sangat. Oh, bijak. Akhir sekali cukup masa datang. Dia tahu, alamak, renovation ni baru cat lagi ni. Alamak, aku bagi syarat tak nak tunduk. Akhir sekali terpaksa tunduk. Terpaksa tunduk lah. Dia rendah ke depan tu. Bijaknya Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Dia masuk kot terbalik, kot punggung dulu, ambil kau. Raja dia kena punggung dulu, ambil. Dia masuk kot belakang. Kata, apa benda tu lah, punggung orang. Maka terhinalah raja tu dengan sendirinya. Maksud nak beritahu, kadang-kadang ada keadaan yang boleh macam tu, tapi niat bukan niat nak hormat, bukan niat nak hina, bukan. Bila keadaan jadi macam tadilah. Macam saya sebut tadi contoh-contoh, nak ambil barang, nak senaman, mungkin nak bukan nak rukuk kat orang, tidak, tapi atas sebab-sebab macam tadi. Sebab dia nak hina kita dengan helah macam tu, dia kona balik macam tu, boleh lah, tak ada masalah. Sikitlah cerita pasal Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Tapi kalau cerita dia panjang lagi, yang kitab tu boleh panjang lagi. Dia masa dia berdebat tu, macam-macam berdebat, akhir sekali kalah. Cuma bukan perbicaraan kita lah hari ni, nak cerita pasal debat dia pula. Cuma sikit boleh lah, kita cerita sikit. Dia masuk-masuk, dia terus tanya. Dia tak cerita banyak, terus cari paderi. Mana paderi? Oh, ni paderi je. Dia terus tanya, apa khabar keluarga? Sihat? Anak-anak sihat? Isteri sihat? Terus tanya macam tu. Berdebat terus. Debat lah tu. Tapi nampak macam tak debat dia, tanya khabar. Sekarang nak tanya, paderi kahwin tak? Tak boleh kahwin kan? Tu dia tanya tu, apa khabar? Anak isteri. Terus debat. Lepas tu raja tu marah. Dia tak jawab, merah lah muka paderi ni. Belum apa-apa lagi dah kena smash lah. Kena smash tu. Apa khabar anak bini? Anak bini apa diorang dilarang untuk kahwin? Diorang mana boleh kahwin? Mana boleh bersetubuh? Raja Rom tu marah. Kata, kau tak tahu ke paderi pendeta kami semua tak dibenarkan untuk bernikah, tak dibenarkan untuk bersetubuh, tak dibenarkan untuk memiliki anak. Dia kata,
Allahu Akbar. Dia kata tu. Ajaib sungguh. Kamu mensucikan pendiri kamu, tak bagi kahwin, tak bagi nikah, tak bagi menghasilkan anak. Lepas tu kamu tuduh Tuhan kamu sendiri kahwin dengan Maryam dapat anak. Oh, pukul KO terus. Tak sempat apa-apa. Kamu tuduh Tuhan kamu kahwin dengan Maryam, lepas tu dapat anak Nabi Isa. Tapi pada diri kamu sendiri kamu tak bagi kahwin, tak bagi dapat anak. Apa benda ni? Dia potong maut. Raja Rom bengang lah. Raja Rom bengang. Pada diri ni tanya. Pada diri nak balas balik lah. Dia kata, Nabi kamu berperang. Ya, Nabi kami berperang. Dia duduk kat mana? Berperang duduk depan sekali. Sebab orang kafir berperang, dia punya ketua duduk belakang. Orang Islam, ketua duduk depan. Mati dulu, nak syahid dulu. Duduk depan. Wah, duduk depan. Hebat. Nabi kamu menang. Kata pada diri tu. Menang lah. Pernah kalah? Pernah. Nabi apa? Ajaib sungguh. Nabi pun kalah. Oh, kena dia. Nabi sepatutnya tak kalah, tapi Nabi pun kalah. Ajaib sungguh. Dia kata, oh pada dia tu okey. Terbaik. Macam cerita Ibrahim tu. Terbaik. Kita mendapat kemenangan yang kedua. Terbaik dia kata. Senang aja Imam Abu Bakar Baqilani jawab. Kamu lagi ajaib. Tuhan pun kena salib. Habis potong. Kamu lagi ajaib. Kalah perang tu biasalah. Kamu lagi ajaib. Tuhan pun kena salib. Tak ajaib. Panjanglah. Dan sehingga akhirnya kalahlah pendeta Paderi tadi. Menanglah Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Masa dia nak keluar, dia tungging sekali lagi. Sebab nak keluar dah tungging sekali lagi. Dah lah masuk ikut terbalik. Keluar ni tak apalah. Aku masuk ikut terbalik. Kali ni aku keluar ikut betul. Aku tungging lagi. Habis kena tungging dengan dia. Tu sedikit cerita berkaitan dengan rukuk. Tak naknya dia rukuk dekat makhluk sehingga kan walaupun dia hebat, dia tak nak juga. Sedangkan kalau dia menang dalam perdebatan, mungkin kebaikan tu lebih besar, iaitu dia dapat tarik lagi orang masuk Islam. Tak nak rukuk, menandakan rukuk tu haram. Hukumnya haram, tetap tak nak juga dia rukuk. Tak nak rukuk. Tu sikit cerita berkaitan dengan rukuk. Yang kelimanya rukuk dan sekurang-kurang. Masuk kita berkaitan dengan rukuk pula. Dan sekurang-kurang rukuk tadi tu, sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangannya akan dua lututnya. Ini adalah kaedah nak menentukan apakah dia rukuk. Bukan mesti sampai dua tangan kepada dua lutut, tidak. Kadar tu kadar mana? Kadar yang bila bongkok tangan tu kena pada lutut. Walaupun tak pegang, touch macam tu. Jadi yang tujuan tangan tu kena yang disebut di sini sekurang-kurang tunduk sekira-kira. Bukan mesti tau. Sekira-kira, agak-agak sampai dua tangan akan dua lutut. Sampai dua tangan akan dua lutut. Maksudnya tangan dia macam ni. Tunduk pertama, sekurang-kurang tunduk. Sekurang-kurang rukuk adalah tunduk. Tunduk tahap mana? Banyak tunduk. Ni nama tunduk dah. Tunduk. Sekarang tunduk yang mana? Tahap mana? Macam ni lah. Nak tahu tahap mana, tangan tu ambil, letak dekat lutut. Letak macam ni, kat lutut. Bukan pegang, letak aja. Bila sampai tangan tu kena dekat lutut, okey, dah. Bila sampai macam ni, kena tak? Tak kena lagi. Tak kena lagi. Ni dah kena lutut dah. Okey, lepas tangan tu. Jadi ini adalah sekurang-kurang rukuk. Bukan kena pegangan tangan, tidak. Pegangan tangan tu dari segi akmal, dari segi sempurna tu kita bincang lain. Ini kita nak tahu tahap mana. Condong yang macam mana yang sah rukuk. Condong yang mana? Condong yang mana satu. Jadi nak tahu condong yang mana senang je. Tangan orang normal lah. Sebab ada tangan orang panjang. Bukan tangan panjang, itu mencuri. Maksudnya tangan orang dia panjang sikit. Ada tangan pendek. Ada. Mana macam mana Allah dah takdirkan dia lahir dengan tangan pendek. Tangan pendek tu macam biasa orang rendah kan, orang kenek kan. Dia kan tangan pendek, kau perasan tak? Perasan tak Ibrahim pendek tu kan tangan kan dia pendek. Jadi bukan maksud tangan pendek ataupun tangan panjang macam sahabat Nabi ada seorang tangan panjang. Namanya Zul Yadain. Nama sahabat Nabi. Maksud Zu tu mempunyai, Yadain tu dua tangan. Seorang yang mempunyai dua tangan. Orang lain pun ada tangan, sahabat lain. Tapi bila kita tengok ramai-ramai, dia ada, kita rasa macam dia seorang je ada tangan.
Orang lain macam tak ada tangan. Sebab menyerlahnya tangan dia sepanjang, mungkin sampai ke lutut kot tangan dia. Sebab tu sahabat yang lain gelar, mana Zulyadain? Zulyadain. Maksud Zulyadain, mana yang ada dua tangan tu mana? Macam tu lah. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita kan, yang ada dua tangan tu tak datang. Kita, orang lain pun ada tangan. Tu majas dia panggil. Tingginya balarah. Orang lain pun ada tangan, tapi bila dia ada, seolah-olah orang lain tu tak ada tangan. Maksudnya apa? Tangan dia benyerlah dengan panjang, dengan besar ke apa, kita panggil dia ada dua tangan. Jadi ada seorang sahabat nama Zulyadain. Tangan dia panjang. Masa dia berdiri, dia tunduk sikit je dah kena dah lutut. Sikit je. Macam ni je. Dah kena dah lutut. Bukan orang macam tu. Dan bukan juga orang yang kenit ataupun yang dilahirkan memang tangan pendek, dia kena duduk macam ni baru sampai tangan dia ke lutut. Bukan juga. Habis tu mana? Orang normal. Kita-kita ni yang normal, straight. Kalau kita buat straight, tangan kita dekat paha. Jari kita kat paha kalau kita straight kan. Tu orang normal. Dan orang normal ni nak tahu tahap mana ni, bila dia tunduk tak kena, pop kena lutut. Waktu tu dah tahulah inilah kecondongan sekurang-kurang rukuk. Tu je nak beritahu. Habis tu kita rukuk tu, itu nanti, itu sempurna. Ini sekurang-kurang dulu. Cerita sekurang-kurang dulu. Jangan cerita sempurna. Sempurna nanti. Habis tu kena pegang kepala lutut ke? Tak wajib pegang kepala lutut. Yang wajib condong. Rukuk lah kita panggil. Tunduk tu yang wajib. Pegang kepala lutut tak wajib. Tangan letak kat mana? Letak belakang ni boleh. Tak macam ni boleh. Tak macam mana boleh. Macam ni boleh. Semua makruh tadi. Semua tu makruh. Tapi boleh. Tak semestinya dia lutut. Lutut bawah nanti. Bab akmal nanti. Bab sempurna. Jadi kalau saya sebut sebelum ni, saya pernah sebut sebelum ni, dari segi darjah, masa kita cerita pasal qiyam, berdiri, saya sebut kalau berdiri maknanya maksud yang afdal qiyam, berdiri adalah 180 darjah. Sini 180 darjah sini. Siapa yang faham bab darjah. Siapa yang tak faham tak payah tutup telinga je. Siapa yang tak payah belajar, matematik ponteng tu lah. Okey, bila 180 darjah, bila dia condong, dia akan kurang 170, 160, tu dia akan makin berkurang sampai sini 90 darjah. Turun lagi jadi 45 kalau separuh ni kan, 45 darjah. Jadi itu darjah. Jadi saya sebut sebelum ni 135 darjah adalah sekurang-kurang rukuk. Dengan maksud 136 darjah adalah sekurang-kurang qiyam. Berdiri macam ni, berdiri di berapa ni? 180 darjah. Ini berapa? 170 darjah. Namanya masih lagi berdiri. Sehinggalah 136. Sinilah. Ini adalah sekurang-kurang berdiri. Kita dah bahas sebelum ni dalam bab berdiri. Turun sikit 135 darjah. Sikit je. Sikit je. Namanya dah sekurang-kurang rukuk dah. Sekurang-kurang rukuk. Dia punya tu 135 darjah. Nak dapat dekat mana ni? Berdiri, rukuk sempurna, berdiri straight 180, rukuk sempurna 90 darjah, bahagi 2. Itu dapat 135 tu. Itu dapat kat situ. Okey. Jadi ada keadaan rukuk selain daripada rukuk macam ni, hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang dia rukuk, terpaksa rukuk macam ni. Bila dia terpaksa rukuk macam ni, pastikan 135 darjah ya. Macam orang mengandung, orang lelaki tak tahu. Orang perempuan kalau mengandung 8 bulan, 9 bulan, kadang-kadang 6 bulan lagi. Tambah-tambah kalau anak kembar, dia tak boleh tunduk, rukuk tak boleh. Sangkut perut. Tapi sebenarnya lelaki pun ada juga yang jenis maju ke hadapan tu. yang senang hati kan. Yang agak maju ke hadapan tu dia agak susah, dia akan macam ni je boleh. Tu tak apalah. Kalau besar sungguh tu, ini bila nak melahirkan tak lama dah ni kalau macam ni. 135 sekurang-kurang. Dia kena kepik sikitlah perut dia tu. Senamanlah sikit, takkan nak rukuk pun macam ni. Kenapa? Sakut perut. Allah, jam kalau gitu. Jam. Apa dia? 100 macam ni. 90. Ini okey. Ini 180. Ini 90. Maknanya sini 90 lah. Ni sebenarnya 90 bagi 2 45 kan. 45 tambah lah. 45 tambah 90. Tu ada. Jadi kelas matematik kita. Macam tu lah. Straight 180. Okey, bila 180, bila rukuk ni 90, yang ni pun 90. Kan? 90 bagi 2. Berapa? 45 tambahlah 90 ni. Jadi berapa? Betul lah 135.
135. Itu sekurang-kurang rukuk. Sekurang-kurang rukuk. Jadi maknanya 136 qiyam namanya. Jadi hati-hati tu, sikit je tu. Berdiri. Kalau rukuk macam ni tak sah. Rukuk macam ni sah. Sikit je. Hati-hati kat situ. Itu bagi orang yang sengaja nak rukuk macam tu. Bagi orang yang sakit tak payah cerita. Rukuk pakai apa? Pakai kepala pun sah. Itu cerita lain. Kita dah bahas sebelum ni. Dia tak boleh tunduk. Dia tunduk macam ni pening sebab dia tukar mata dia kan. Dia buat mata tu. Dia tunduk macam ni dah pening dah. Jadi dia bukan tunduk, dia tunduk macam ni. Dah pening dah. Jadi dia rukuk macam ni je. Itu sah. Itu orang sakit. Jangan masuk cerita orang sakit. Ni cerita sengaja dia nak rukuk. Tapi kalau dia sakit kat belakang, sakit kena masuk kelas sakit. Yang ini yang sengaja. Aku kali ni try nak rukuk sekurang-kurang. Pernah try? Tak pernah kan? Dia pernah try. Dia nak try. Janji sah lah, yang sah. Jadi dia buat macam ni. Kenapa? Nak cuba seumur hidup sekali. Rukuk makruh. Makruh tapi hukum ni. Nak try. Dia buat macam ni. Jadi hati-hatilah 135 dengan 136 tu. Kalau dia sakit tak apa. Dan rukuk pula dia condong dia ke depan. Bukan condong ke sini tak boleh. Tak kira lah condong ke sini. Kalau dia buat macam ni rukuk ni tak boleh. Macam-macam pelik orang sekarang ni kan. Katalah sengit. Tak boleh tak boleh. Walaupun menghadap kiblat, dia kena condong ke depan. Condong ke belakang juga pun tak boleh. Tak boleh dia condong ke belakang. Tak boleh juga. Sebab dia kata rukuk terbalik. Tak boleh. Dia hanya ke depan. Okey. Jadi tangan letak berlutut itu dari segi dia panggil kesempurnaan. Habis bab apa ni? Bab sekurang-kurang. Tu bab sekurang-kurang dah selesai. Masuk kita pula yang seterusnya dengan tuma'ninah. Ini cerita yang kedua, iaitu syarat sah rukuk. Tadi kita dah lalu. Rukuk syarat sah yang pertama dia mesti 135 darjah. Itu moden punya bahasa lah. Itu syarat pertama, syarat sah rukuk. Syarat sah rukuk adalah condong dia tu di antara qiyam dan rukuk sempurna. Tengah-tengah tu adalah sekurang-kurang rukuk. Itu bahasa kitab. Bahasa moden, sekurang-kurang rukuk adalah 135 darjah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah tuma'ninah. Dengan tuma'ninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Dengan tuma'ninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Maksudnya angkatnya dan tunduknya. Angkatnya ni maksudnya dia rukuk, lepas tu angkat dia. Jadi maksudnya dia tunduk. Jadi kalau macam ni, macam mana? Summarka hatta tatma'inna raki'a. Nabi sebut tu hadis tu. Kemudian hendaklah dia rukuk sehingga tatma'inna. Tatma'inna. Apa tatma'inna? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sama tu. Tenang. Tu maksud tatmainnah. Jadi rukuk adalah tatmainnah. Adalah bila sampai rukuk tenang. Tenang tu maksud hening. Boleh juga kalau bahasa kitab dia kata tuma'ninah adalah memasuk bukan ni. Setiap sendi anggota dimasukkan pada tempatnya. Susahlah sikit ayat dulu macam tu lah. Maksudnya sendi itu masuk ke tempatnya. Masuk macam tu. Tapi susah nak faham. Jadi maksud dia tenang ataupun berhenti sekejap. Boleh juga. Maknanya berhenti sekejap. Kadarnya 1 saat hingga 1 saat setengah. Dalam kitab dia tulis kadar subhanallah. Jadi maksudnya rukuk subhanallah. Itulah kadarnya sekejap. 1 saat tu dia agak betul-betul border tu, dekat-dekat tu. Nak kata tuma'ninah dengan tak tu sama banyak. Yang paling cantik 1 saat setengah sekurang-kurangnya. Kalau bahasa kita boleh kata subhana rabbiyal azim. Cukup. Bukan suruh baca sekat tu. Nak bagi tu tuma'ninah selesai apabila kita baca subhana rabbiyal azim, tuma'ninah dah tu. Sekurang-kurang. Jadi kalau tu subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, boleh dah. Bukan suruh buat, nak bagi tahu dah memadai dengan subhana rabbiyal azim. Jadi subhanallah dia di antara cukup dengan tak cukup dah tu. Kadar dia cukup-cukup. Yang cantiknya 1 saat setengah. Itu minimum sekurang-kurang. Dalam istilah sains dia panggil pegun. Kita masuk matematik, kita masuk hukum syarak, kita masuk sains pula. Dalam istilah sains dia panggil pegun. Tu pegun. Masuk pegun tu tak bergerak. Terpegun. Terpegunnya ni.
Kan? Tu tamakninah. Kenapa kau tengok aku ni ada tamakninah? Ya kan tu. Terpegunlah aku tengok. Terpegun tu mana boleh tengok macam ni terpegun? Tak ada. Dia tengok tu tak terpegun macam ni. Kan? Tu nama terpegun. Tu nama terpaku. Paku boleh tak? Paku macam ni. Boleh gerak-gerak paku? Tak boleh. Terpaku. Dia melihat terpaku. Dia terpaku melihat. Kita masuk sastra sikit. Ambil bantai semua gini. Terpaku tu maksud kan? Tu terpaku. Itulah pegun. Itulah tamakninah. Itulah tatma'innah. Itulah mutma'innah. Semua sama. Itu maksud tamakninah. Iaitu menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Jadi dia cerai. Maksudnya dia berdiri, kemudian rukuk, okey, dah rukuk, berdiri balik. Jadi dia ada ceraian di antara rukuk dengan berdiri. Dia kalau sekadar apa dia panggil? Kalau macam ni, itu bukan tak kena tu. Itu bukan apa dia panggil? Itu tak ada tamakninah tu. Dia tak pegun tu. Memang dia rukuk tapi dia tak ada tamakninah. Dia panggil transit aja. Transit je. Dia singgah kejap, R&R. Macam tu je. Tu tak boleh. Dia mesti pegun dulu. Kalaulah dia laju-laju sekalipun dia kena. Laju tak apa. Laju tu dari segi makruh tak makruh lah, tapi dari segi batal tak batal sebenarnya kalau laju. Tak batal. Cantiknya slow-slow lah menghadap Allah kan. Tapi dia laju. Tapi ada orang macam ni. Tak sah sembahyang. Faham tak? Faham tak? Slow tapi tak sah. Yang kita nak macam ni. Yang kita nak pegun tu, dia macam ni. Dia laju. Yang terbaik macam ni lah. Tu yang terbaik. Tak payah cerita lah tu. Tu yang terbaik. Tapi dia macam ni. Tu sah. Sebab ada tamakninah tu. Gerakan laju tu makruh, tapi tak batal. Laju tu tu dia pun tak batal dan sah. Sebab dia tu ada tu satu saat kan tu. Tapi kalau macam ni tak sah. Tak sah. Tapi slow. Hati-hati kat situ. Saya bagi dua contoh. Sebab ada orang dia semayang slow, relax aja. Malah lambat dia semayang tapi tak sah. Dia macam tu lah. Dia slow. Allah. Biasa semayang sunat. Semayang fardu orang tak buat kan ni. Biasa semayang sunat. Allah Akbar sambil Allah. Macam tu. Dia macam ni. Dia Allah Akbar. Dia tak ada Allah Akbar lah sebab dia semayang sunat. Jadi senyap je. Tak sah semayang. Dia sekadar transit, singgah aja. Tak sah. Dia mesti kena ada tamakninah. Itu dia maksud apa ni? Menceraikan antara angkat dan tunduk. Jadi menceraikan. Dia kalau macam ni tak cerai. Walaupun bawah sekalipun, menambah apa? Menambah tunduk tidak tidak menyebabkan tamakninah tu ada. Tidak. Dia tambah tunduk. Slow-slow kan. Tak berhenti lagi. Lepas tu tak sah juga. Tambah tunduk, tak sah. Tak boleh cover. Ada orang sampai tu dia tunduk sampai tunduk. Dia bangun balik, tak sah. Tak sah. Baik tunduk macam ni. Buat laju. Dah sah dah. Yang terbaik yang biasa kita duk buat tu lah. Jadi tamakninah dia tak boleh diganti dengan menambah kecondongan badan. Tak boleh. Nak ganti tamakninah dengan tambah tak boleh. Tak boleh. Siapa ingat lagi masa ambil lesen kereta? Lama tak? Lesen kereta ingat? Dia ada syarat-syarat dia. Yang JPJ duduk sebelah tau. Duduk pangkah. Ketika sampai ke simpang macam mana nak buat? Sampai Simpang 3 macam tu kan? Dia mesti berhenti. Kan? Lepas tu baru corner. Kalau dia tu pakar, masa dia berhenti tu, dia mesti apa? Break. Dia mesti break, dan bila dah break, tengok kiri, tengok kanan, baru corner. Walaupun tak ada kereta kan? Ke tak tahu?
Ke lesen terbang semua ambil ni. Beli apa, lesen beli apa. Dia berhenti, kena berhenti. Walaupun tak ada kereta, berhenti itu wajib untuk sah JPJ. Untuk dapat lesen. Dia pergi, kau nak. Tapi sebelum tu signal awal-awal lagi. Berhenti tu. Contohnya, dia dah memang biasa jalan tu, malah dia pandai bawa kereta sekalipun. Dia tak free, dia berhenti dia tu kena free gear. Jika simpang 3. Kalau simpang yang macam ni tak apa. Yang tepi itu susur. Ini simpang 3 betul. Simpang 3 betul. Macam ni. Dia kena free gear. Kalau tidak memang potong. Pangkah. Jadi dia terror, dia kan manual kan. Dia main kelas dengan minyak. Slow je sampai kat simpang. Dia apa kelas dia tekan tapi jalan slow. Betul syuf konang. Takkan lulus. Macam itulah perumpamaan rukuk tadi. Rukuk tadi dia tak memadai. Dia mesti free gear dulu. Aku bahasa tu pula. Jahannam malah ni. Free gear dulu. Dia kena rukuk free gear. Dah free gear? Okay. Dia tak boleh sekadar tak memadai. Itulah maksud memasukkan segala sendi-sendi ke dalam tempatnya, ke dalam tempatnya. Kerana penting perkara tumakninah ni, kerana kata Nabi, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Para sahabat tanya, apa maksud curi dalam solat? Dia kata, mereka yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, yang tak ada tumakninah dan sebagainya, dia adalah orang yang seburuk-buruk pencuri. Mencuri dah buruk dah. Ini pencuri yang paling buruk sekali, iaitu dia mencuri dalam sembahyangnya. Dia rukuk dan sujud tidak sempurna. Habis, macam mana pun kita masuk khilaf sikit. Apa? Sempat sikit. Kita masuk khilaf sikit. Macam mana pun pada mazhab Hanafi, tumakninah adalah wajib bukan rukun. Dan sebahagian ulama bermazhab Hanafi kata tumakninah sunat. Ada dua pendapat dalam mazhab Hanafi. Yang pertama, tumakninah ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal. Mana lagi? Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Empat ni pada mazhab Hanafi, pendapat yang pertama mengatakan bukan rukun tumakninah. Tak tumakninah pun tak apa. Tapi dia bukan tak apa macam ni. Dia bukan rukun tapi dia wajib. Baru betul. Pendapat yang kedua mengatakan sunat aja tumakninah. Pendapat yang pertama kata dia bukan rukun tapi wajib. Dalam mazhab Hanafi, wajib dan rukun berbeza. Mazhab Syafi'i, wajib dan rukun semua sama kecuali satu je, masalah haji. Haji je ada wajib, ada rukun. Masalah yang lain semua wajib ataupun kita panggil fardu lah kot. Fardu dengan wajib dalam mazhab kita sama, kecuali dalam masalah haji je ada. Ini wajib haji, ini rukun haji. Wajib haji tu maksudnya fardu haji. Tapi kalau dalam masalah lain sama. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia ada dalam sembahyang dia ada wajib, dia ada fardu, dia ada sunat. Dia ada sunat. Jadi wajib fardu, kita wajib dengan fardu sama. Jadi dalam mazhab Hanafi, jika dia tak buat yang fardu, batal sembahyang. Contohnya rukuk adalah fardu, adalah rukun. Jika dia tak buat rukun tu, tak sah sembahyang pada mazhab Hanafi. Macam kita juga. Tapi tumakninah adalah wajib, bukan rukun. Tumakninah pada mazhab Hanafi. Dengan maksud wajib ni jika tak buat, tak batal. Tapi kalau masa haji kena bayar dam kan? Tak buat yang wajib. Dalam masalah sembahyang ke yang lain-lain, tak buat yang wajib, sunat sujud sahwi, tapi tak batal. Mazhab Hanafi, rukuk dia adalah rukun, tapi tumakninah dia bukan rukun, wajib. Yang mana kalau tak ada tumakninah pun tak batal sembahyang, tapi sunat sujud sahwi. Sunat je, tak wajib pun. Okey, itu mazhab Hanafi. Ada sebahagian dalam mazhab Hanafi juga kata tak wajib langsung terus. Wajib pun tidak, rukun pun tidak, sunat aja tumakninah. Kenapa saya sebut perkara ni? Kenapa? Untuk kita lebih matang. Matang macam mana? Pernah dengar cerita, pernah tengok video solat tarawih 7 minit 20 rakaat. Buat kat sini, try buat kat sini, tengok. Penuh sampai ke belakang. Sebelum penuh lagi Jawatan Agama Islam dah tunggu dah, nak angkut. 7 minit 20 rakaat. Siap kan? Semua pernah tengok kan? Okey. Kenapa boleh jadi macam tu?
Sekali kita kata mengarut sesat, ya betul. Memang betul pun. Sekurang-kurangnya pada mazhab Syafi'i memang sesatlah dia, mengarut. Tapi setiap apa yang berlaku dalam agama, dia mesti ada hujah, ada sandaran. Cuma kadang-kadang sandaran dia tu salah. Ajaran sesat semua ambil daripada Quran dan hadis. Ajaran sesat, yang sesat-sesat akidah tu pun ambil daripada Quran dan hadis. Cuma cara dia menafsirkan tu salah, maka sesatlah dia. Dia tak ambil kitab lain. Kalau dia ambil kitab lain, dia nama bukan Islam dah, kafir terus. Ini dia Islam. Cuma kenapa dia buat macam tu? Mesti ada sandaran. Cuma dia cara dia ambil tu salah. Ikut kepala otak dia ke? Dia fikir sendiri ke? Dia tafsir sendiri ke? Dia tengok terjemahan lepas tu dia bantai aja ke? Tak kisahlah. Tapi mesti ada sandarannya. Macam tu juga yang berlaku kat Indonesia tu. Sandarannya ada. Cuma dia salah ambil. Tapi sandarannya ada. Yang pertama, dia tak ada tamak-ninah kan? Pada mazhab Hanafi sah sembahyang dia. Dia kata, kiai dia kata, imam besar tu, lepas tu orang temu ramah, dia kata lebih baik dia sembahyang macam ni daripada orang tu tak sembahyang. Sebab dia campur semua mazhab. Dia bantai semua. Cuma yang masalah sikit kat satu je, dekat rukun qauli dia, bacaan Fatihah dia. Dhalin. Kenapa sana? Dhalin. Bunyi dhalin. Betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Semua ada sandaran. Contohnya Fatihah dia kata Fatihah dia betul, walaupun kita bunyi macam tu sebab telinga kita ni jarang dengar Quran orang baca laju. Baca laju boleh Quran dengan syarat betul makhrajnya semua. Dia kata dia baca hari-hari Fatihah dengan kelajuan yang tinggi, dia boleh betulkan tajwid dia. Kita je telinga kita lambat pick up. Kalau kita rakam, kita slowkan dia punya apa, yang slowkan apa dia panggil? Dia punya tempo tu kan, yang bismillah kan, macam tu kan. Dia tengok mesti sempurna dia kata. Sabdu ada 14 tempat, 156 huruf semua dia sebut. Tapi kena slow-slow kan, sebab mulut dia terlalu laju. Dia kata macam tu. Maknanya sandaran adalah. Kemudian ketika rukuk i'tidal itu adalah sunat saja pada pendapat mazhab Hanafi. Betul lah. Tapi dia campur semualah, jahanam lah juga. Tapi sandaran tu ada. Lepas tu makmum macam mana makmum? Makmum pada mazhab Hanafi, makmum tak wajib baca Fatihah jika dia dengar imam punya Fatihah. Macam-macam lah. Cuma bila dia campur-campur jadi rojak, memang sesat lah juga. Cuma apa yang dia buat tu ada sandaran. Cuma sandaran tu dia main bantai aja. Tu je lah nak bagi tahu. Jadi bukannya apa pelik sungguh lah. Tak pelik pun. Dia baca kitab, dia amal, dia cuba, tapi cara amalan dia tak macam yang ulama kita suruh. Dia buat ikut kepala dia sendiri. Tapi kena kata sandaran ada. Ada. Tapi sah ke? Tak sah jugalah kita kata. Dia bukan main ambil je. Sebab yang jadi imam dia tu kiai. Pak kiai tau. Pak kiai. Jangan main. Itulah sikit. Kerana dalam mazhab Hanafi, sekadar singgah pun tak apa dah. Contohnya sujud, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memadai. Duduk dia tu, yang Rabbul Fili Warham ni tu tak ada. Sujud ni kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah. Sebab tu rukun pendek, yang mana rukun tu tak wajib pun tamak-ninah, iaitu dua benda, i'tidal dengan duduk di antara dua sujud pada mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi ada syarat lain, ada rukun lain, dia tak follow pula yang tu. Dia ambil jadi rojak, jahanam lah juga. Cuma nak bagi tahu orang tu orang alim juga, cuma alim kat mana tak tahulah. Dia sudah tukar lah dia punya tu. Tapi adalah sandaran dia. Habis, sambung pula, habis. Maksudnya dua dah. Dua syarat. Syarat yang pertama tunduk, cara tunduk. Syarat yang kedua rukuk adalah tamak-ninah. Yang syarat yang ketiga, jangan diqasad yang lain daripada rukuk. Ini yang syarat yang ketiga. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud semua sama. Iaitu jangan qasad, kalau bahasa Melayu dia panggil jangan niat yang lain daripada rukuk. Dia kena niat memang dia nak rukuk, dan dia nak rukuk ni semata-mata kerana Allah. Dia tak boleh ada qasad ataupun niat lain. Tak boleh. Dia contoh, dia tengah sembahyang, dia baca Fatihah, lepas tu amin, dia tak ingat nak baca surah ke tak. Amin, tengah fikir-fikir nak baca surah ke tak ni, dia tengok anak dia baling bola.
secara refleks dia terus elak tunduk je ni. Syum bola pergi kat situ. Alang-alang rukuk je lah. Allah. Tu maksudnya dia tak ada niat nak rukuk. Dia niat nak lari daripada bola tadi. Tapi bila dah sampai macam ni, tak payah baca surah je lah. Biasa tak baca pun. Allah subhanahu rabbil azim. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud rukuk dia tak sah. Bukan semayang tak sah, rukuk tak sah. Jadi dia perlu buat macam mana? Dia perlu bangun balik, rukuk balik. Rukuk yang kedua ni, aku memang nak rukuk. Bukan nak elak bola lah. Mungkin juga anak ada gurau ke, dia geletek ke, cokek geletek ke, dia pun lama tapi dah habis baca Fatihah lah. Dah habis baca Fatihah, ada baca surah ke apa ke, dia pun tunduk. Anak kacau, alang-alang tunduk terus lah, tunduk rukuk lah. Tak boleh. Sebab masa dia tunduk tu, dia bukan niat nak tunduk. Itu maksud jangan dia qasad yang lain daripada rukuk. Walaupun lepas tu dia baru niat, sekarang nak rukuk, tak boleh dah. Sebab dia dah rukuk baru niat nak rukuk, tak boleh. Dia kena bangun balik, berdiri balik, yang ini nak rukuk betul, baru dia rukuk. Dan mungkin juga contoh yang lain, dia tunduk nak sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud kalau baca, kalau biasanya kalau kita pagi Jumaat tu kita akan baca dan kita memang niat nak sujud. Katalah dia hafal Quran sikit dan dia baca panjang Quran tu, selepas satu surah ke satu surah, lepas satu ayat ke satu ayat, sambung sembahyang yang lain sambung dalam sembahyang dia. Dan ketika dia sampai ayat sajadah, ada 14, setengah riwayat kata ada 15, dia pun nak sujud lah. Dia nak sujud tilawah lah. Dia pun sujud tilawah, nak sujud ni. Bila dia nak sujud, dia pun turun. Sampai tahap rukuk, alah malah. Dia break. Rukuk kan dia habis baca, rukuk kalau kita payah nak faham, kita ambil pagi Jumaat lah, senang. Tapi kalau tak mungkin jadi macam tu. Tapi buat contoh lah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdihim wa hum la yastakbirun. Dia niat nak sujud tilawah, dia niat. Allah, tak jadi lah. Allahu akbar. Jadi Allahu akbar. Kenapa jadi gitu? Allah tu nak tak jadi lah sujud. Allahu akbar. Memang boleh, tak jadilah rukuk, tak jadilah sujud, rukuk lah. Tak jadilah sujud tilawah. Boleh terjadi macam tu. Ni cerita sembahyang seorang lah. Kalau jadi makmum turun bawah tu cerita lain, panjang pula nanti bab tu. Tapi dia Allah, tak jadi. Tak boleh. Dia kena mana? Bangun balik, Allahu akbar. Nak rukuk. Contohlah. Dalam kitab dia tulis, kitab tu ada contoh macam tu. Dan mungkin juga dia nak rukuk, dia tak nak sujud tilawah, dia tak nak. Yang ini mungkin boleh berlaku pagi Jumaat. Dia tengok mana orang ni, orang baru ramai budak-budak muda ramai kat belakang, ramai. Tiba-tiba pagi Jumaat ni apa ramai ni. Dia pesan lah, kita nak baca kejap lagi, nak baca surah Sajadah tau. Nanti ayat yang ke-14, ayat ke-15 tu nanti ada ayat sajadah. Jadi nak sujud tilawah, jadi kena sujud lah. Korang tahu tak? Tanya budak orang baru-baru kan. Korang tahu tak? Tak apalah kita ikut lah. Dia pun sudah macam mana ni. Dia pun berbelah lagi lah. Dia baca juga sampai ayat tu. Dia kata nak sujud tilawah lah. Dia pun baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian dia sekarang ni dia nak rukuk sebab dia nak meraihkan orang kat belakang dia, takut urah ke. Dia pun niat nak rukuk. Nak rukuk. Tak sampai lagi. Jadah Allahu akbar. Batas sembahyang. Tu yang nak beritahu. Batas sembahyang. Sebab dia niat nak rukuk, dia pergi sujud. Yang tadi terbalik, dia niat nak sujud. Tak batal yang tu, dia niat nak sujud. Allah. Rukuk malah sujud. Tak apa. Tak batal. Dia kena berdiri balik, niat nak rukuk. Allahu akbar. Sebab masa dia bergerak tadi, dia niat nak sujud. Sampai pertengah jalan baru dia tukar niat nak rukuk. Yang tu tak batal. Tapi rukuk tak sah, dia kena bangun balik dan rukuk balik. Yang ini dia meninggalkan yang wajib sebab nak buat yang sunat. Dia nak rukuk, tak yalah raih orang belakang lah. Allah, nak buat yang wajib ni, yang rukun ni, nak rukuk ni, sampai sini tak jadi ya Allah. Waktu turun bawah batas sembahyang.
Tu sedikit perbezaan sikit. Cuma ada pendapat Imam Zarkashi mengatakan jika makmum tadi jika makmum dia berbeza sikit. Jika makmum dia beza sikit. Ini biasa berlaku lah. Kat Mekah berlaku. Mungkin semayang tarawih berlaku. Semayang pagi Jumaat orang dah tahu dah. Orang standby dah nak sujud. Macam mana berlaku? Kita tengok yang biasa berlaku. Ini pendapat Imam Zarkashi. Makmum dia ingat imam nak sujud tilawah, rupa-rupanya imam nak rukuk. Kita ambil contoh. Imam dia ingat imam nak sujud tilawah, rupa-rupanya imam nak rukuk. Jadi makmum tadi pun bergerak. Imam Allah nak rukuk, dia ingat imam nak sujud tilawah. Jadi makmum tadi dia niat nak sujud tilawah. Allah ikut imam. Setiba imam Allah rukuk, dia pun break rukuk. Sekarang ni imam tak ada masalah sebab dia memang niat nak rukuk. Makmum tadi dia niat apa? Nak sujud. Dia salah faham sebab baca pula ayat sajadah. Tapi kalau baca bukan ayat sajadah tu bukan salah faham tu tak mengaji. Mana boleh sujud kalau bukan ayat sajadah. Jadi memang imam baca ayat sajadah, dia ingat imam mungkin semayang tarawih ke apa, dia ingat imam nak sujud. Rupanya imam kata bahaya kalau sujud semayang tarawih, sujud terus kan jadi masalah kan. Masalah lah, orang belakang macam-macam. Zaman yang tarawih ni kan ramai. Bila ramai maknanya bukan regular customer. Bila bukan regular, jahanam lah jadi belakang tu. Jadi nak selamatkan, walaupun dia sampai ke ayat sujud, tapi dia tak nak sujud, dia nak rukuk. Tapi makmum tu ada yang pandai. Dia kata, ini ayat sajadah ni, nak sujud ni. Dia pun niat nak sujud lah. Dia pun bunyi imam panjang, Allah. Slow kat situ pula. Akbar. Dia niat Allah nak sujud, tiba-tiba imam rukuk, dia pun berhenti, break. Sekarang ni makmum niat nak sujud. Macam mana? Kata Imam Zarkashi, oleh kuat tuntutan untuk ikut imam tu terlalu kuat, tak ada masalah ataupun dimaafkan. Mula-mula niat lain, makmum saja boleh ni. Mula niat lain, iaitu niat nak sujud tilawah, tapi bertukar kepada rukuk kerana imam rukuk, boleh. Makmum saja. Semayang seorang tak boleh. Yang sebut tadi semayang seorang batal kan? Dia tiba-tiba dia bertukar, lepas tu dia rukuk kan? Batal kan sebut tadi. Yang ini bukan batal, dia tak batal, dia kena berdiri balik dan rukuk balik. Kalau semayang seorang kan, dia nak sujud, rukuk lah, tak jadi, dia kena berdiri balik dan dia kena rukuk dengan niat nak rukuk. Itu semayang seorang. Sekarang ni dia makmum, tak ada masalah. Kerana kuatnya tuntutan suruh ikut imam, maka tak ada masalah, dia bertukar niat kat situ. Mungkin tak berapa nak jadi, kita tengok. Itu pendapat Imam Zarkashi. Ada pendapat yang kedua, pendapat ulama' mutaakhirin. Dia kata wajib juga kembali ke qiyam sebelum rukuk, sama ada berjemaah ataupun semayang seorang. Contoh yang orang tadi tu yang kata boleh tu, kata itu pendapat Imam Zarkashi. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i juga, dia kata bila dia niat ini nak sujud tilawah ni, dia pun pergi, tiba-tiba imam rukuk, makmum tadi kena berdiri balik dan kena rukuk. Walaupun dia dah rukuk, dia kena berdiri balik. Kali ni aku nak rukuk, dia kena rukuk. Sebab apa? Sebab masa dia turun tu, dia niat nak sujud tilawah. Saya sebut tadi pendapat Imam Zarkashi tak ada masalah kerana kuatnya tuntutan ikut imam. Jadi ada dua. Yang kita nak pakai yang mana? Kita tengok kita nak pakai yang mana. Yang ini yang biasa terjadi. Yang biasa terjadi apabila dia ingatkan imam nak rukuk, tiba-tiba rupanya imam sujud tilawah. Ini biasa terjadi. Jadi barulah sampai ke pengajian kita. Yang biasa berlaku. Yang tadi tu rasa macam serabut, dia rasa kan, berserabut kan. Ini baru jadi. Jadi macam mana? Imam nak rukuk, dia ingat imam nak rukuk, maka makmum tadi niatlah nak rukuk. Serupanya imam nak sujud tilawah. Mana dia tak tahu? Biasa jadi kat mana ni? Kat Mekah. Biasa jadi kat mana? Dekat solat tarawih ataupun solat-solat yang baca panjang. Dia memang, dia kata, dia mana tahu ayat tu ayat sajadah, dia tak tahu. Jadi dia pun geraklah untuk rukuk. Tiba-tiba imam sujud. Biasa jadi, tak pun biasa tengok jadi benda ni. Kalau hari Jumaat pagi tu teruk sangatlah kalau tak tahu. Ada juga yang tak tahu pun, dia pun Allah, tiba-tiba imam sujud, dia terus patahkan kaki dia, terus sujud. Biasa jadi tu. Mungkin kadang-kadang dia terlupa. Pagi ni pagi Jumaat dia lupa.
Tapi tak logik pula baca surah dia tak perasan. Tak kisahlah macam mana pun jadinya. Tak kisahlah. Cuma dia niat nak rukuk sebab dia ingat imam rukuk, tiba-tiba imam sujud. Dia pun terus turun sujud. Okey. Mengikut pendapat yang pertama tadi, Imam Zarkashi kata tak ada masalah. Sebab tuntutan untuk mengikut imam tu tersangat kuat sampai kan boleh tukar kat tengah. Tapi pendapat yang kedua kata tak sah juga. Jadi kat sini ada khilaf yang agak berbahaya lah. Tu khilaf yang berbahaya. Ialah berbahaya lah. Sebab ada sebahagian kata tak sah sembahyang. Maka yang terbaik apa? Kalau dah lepas, pakai pendapat Imam Zarkashi. Yang terbaik adalah ketika dia dah rukuk, imam sujud, dia kena berdiri balik, qiyam. Nak letak tangan kat sini ke tak letak ke tak kisah. Bukan i'tidal. Qiyam balik, berdiri, eloknya letak tangan kat sini. Supaya hati kita tahu aku tengah qiyam, berdiri. Kalau kita duduk macam ni, hati kita bukan kata tengah i'tidal. Sedangkan dia bukan i'tidal. Dia kena berdiri balik, dia dah rukuk tadi. Dia pun makmum tadi Allahu Akbar, imam pun Allah, panjangnya. Tengok semua, semua sujud. Jangan sujud. Jangan sujud. Habis tu macam mana? Berdiri balik. Berdiri apa? Berdiri qiyam. Kalau hati dia dapat kata ini qiyam, tak payah angkat tak tangan sini tak apa. Takut hati dia kata macam i'tidal aja ni. Tu risau tu. Letaklah tangan kejap kat sini, satu saat ni, lepas tu sujud. Cepat-cepat. Sujud. Tilawah. Jangan terus pergi. Tapi ramai orang buat terus pergi. Sebab cover line. Dah malu lah. Sebenarnya saja je nak pegang lutut lengoh kan. Pergi. Cover line. Cemerlang cover line tu. Cover line tu kan. Sebenarnya kalau ikut yang terbaik bukan macam tu. Tapi kalau buat juga, Imam Zarkashi kata tak ada masalah sebab tuntutan ikut imam tu sangat kuat. Boleh tukar kat situ. Walaupun niat asal lain, dia boleh tukar. Cuma yang terbaik bangun balik tak macam ni, cepat-cepat sujud. Cepat-cepat sujud. Ketika dia sujud, kan? Ketika dia sujud sebab tadi dia tak sengaja, dia bukan sengaja rukuk, dia tak sengaja. Ketika dia bangun balik dan dia sujud, ketika dia turun, imam pun dah bangun. Allahu Akbar, dia tak boleh sujud dah. Dia sujud batal. Dia kena break. Allah, tak ada dua apa kali duk macam ni, 2-3 kali. Ambil macam mana? Mula dia dah tersilap rukuk. Bila tersilap rukuk, tak apa, dah tersilap. Jadi dia pun bangun balik. Dan dia nak sujudlah ikut imam. Ketika dia tengah gerak, mungkin lutut dekat baru sampai kat bawah, lutut baru sampai. Imam pun Allahu Akbar. Dia tak boleh letak kepala dah. Dia letak kepala batal. Dia pun macam mana? Bangun balik lah. Tapi kalau dah touch kepala, imam Allahu Akbar, tu tak apalah. Dah kena kepala dekat lantai. Tu sikit berkaitan perkara tu. Apa lagi apa dah? Sikit lagi. Apa lagi macam tu juga yang biasa berlaku. Imam tahiyat awal, makmum bangun rakaat yang ketiga. Sama juga. Ini perkara penting ni. Imam tahiyat awal, makmum naik rakaat yang ketiga. Imam tahiyat awal, makmum naik rakaat ketiga, dia terlupa. Bila dia terlupa, dia pun khusyuk, pejam mata ke apa, tak tahulah, tak kisahlah. Buat masalah lah. Patutnya imam tahiyat, imam Allahu Akbar. At-tahiyat kan, dia Allahu Akbar. Soalan, sebelum nak settle masalah, sama ada dia tengah berjalan yang macam ni ke, ataupun dia dah berdiri ke, tak kisahlah. Baru dia perasan. Imam tahiyat awal. Soalan, apa nak buat? Dah berdiri dah. Kalau dah berdiri. Kalau dia dalam perjalanan, dia turun balik. Break kot. Kalau dah berdiri, dia wajib duduk. Wajib duduk. Sebab dia niat tadi, dia bukan tak nak ikut imam, dia tak perasan. Maka dia turun balik. Bila dia turun balik, baca tahiyat, sekarang ni masa dia angkat kepala daripada sujud, dia niat apa? Niat nak berdiri kan? Kat sini masalah dia. Ketika sujud, dia nak angkat kepala, dia niat aku nak berdiri, qiyam. Jika dia niat nak qiyam, nak berdiri, tak ada masalah. Dia boleh berdiri je. Berdiri. Sebab imam tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal? Boleh tak? Imam tahiyat awal, makmum boleh tak kalau dia tak nak tahiyat awal? Boleh. Imam tak tahiyat awal, imam tinggal tahiyat awal, makmum boleh tak nak tahiyat awal? Tak boleh. Itu kena ngaji, tak masuk bab tu lagi. Tak tahu bila nak masuk, tak tahu. Tu kena pedoman sembahyang berjemaah ada. Imam tinggal tahiyat awal, makmum wajib tinggal tahiyat awal. Kalau makmum tahiyat awal, batal. Dia kata pemalas ni imam, aku nak tahiyat awal lah. Dia at-tahiyah, batal terus. Dia wajib tinggalkan.
Tapi kalau imam tak baca tahiyat awal, dia boleh nak tinggal, tak ada masalah. Dia boleh tinggal, dia pun Allah tinggal tunggu kat atas. Tapi hukumnya makruh dan sunat sujud sahwi. Tapi yang tadi ni dia bukan niat nak tinggal tahiyat awal, tidak. Dia tersilap. Itu sedikit perbezaan. Masa dia angkat aku nak qiyam, tersilap. Bila dia dah bangun tersilap, yang itu tak maaf. Dia kena turun balik. Yang dimaaf masih dia angkat aku memang tak nak tahiyat awal, itu yang boleh naik atas. Hukum makruh tapi tak batal. Ini dia bukan niat nak tinggal tahiyat awal, dia bangun je. Tersilap, dia wajib turun. Bila dia turun, soalan, masa dia angkat kepala, dia niat nak berdiri. Tiba-tiba imam tahiyat awal, mungkin dia separuh jalan ataupun dia dah berdiri, dia akan tukar niat untuk duduk. Sekarang ni dia angkat kepala, bukan niat nak tahiyat awal. Kan dia bertukar niat kat situ tu. Kat situ. Samalah juga. Dua pendapat yang tadi, Imam Zarkashi kata tak ada masalah kerana kuatnya tuntutan mengikut imam, tak payah sujud balik. Tapi pendapat yang kedua kata tidak, kena sujud balik. Sebab kau angkat kepala tadi sebab nak berdiri, bukan nak tahiyat awal. Penting benda ni, nampak macam tak ada apa-apa. macam biasa je. Yang dah biasa jadi. Mujurlah ada Imam Zarkashi, mujurlah ada khilaf kat situ. Dah lambat ni. Dan yang akmalnya, yang sempurna pula. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya disamakan belakangnya. Ni yang bukan batal sah batal bukan. Ini yang terbaik. Disamakan belakangnya dan tengkuknya. Pertama, disamakan belakangnya, belakang sama. Yang kedua, tengkuk sama. Dengar ni, tengkuk sama. Ini yang afdal ya, ni bukan sah batal lah. Ni sah batal dah habis dah. Syarat sah rukuk dah habis. Ini syarat sempurna pula, dapat pahala lebih. Yang pertama, yang akmal, yang pertama sama belakang. Yang kedua sama tengkuk. Yang ketiga mendiri dua lutut. Lutut berdiri, lutut bukan bengkok. Yang keempat pegang tapak tangan, pegang kepala lutut. Yang kelima cerai anak jari. Yang pertama, yang paling akmal rukuk adalah 90. Straight semua. Semua straight. Kalau diriwayatkan Nabi kalau dia rukuk memang straight. Kalau letak air tak jatuh air. Masa kami mengaji dulu, kami ni bila mengaji kat pondok dulu, lepas mengaji apa-apa, terus kami buat. Terus buat. Bila cerita pasal cerita pasal keguguran, gugur macam ni, darah yang keluar selepas keguguran tu darah nifas. Tapi kalau gugur macam ni, darah yang keluar lepas tu darah haid, bukan darah nifas. Jadi gugur dia macam ni, Tok Guru pun sebut gugur ni macam ni lah, macam paru-paru ayam. Kita dah fikir paru-paru ayam macam mana, pergi beli ayam tu. Kami jenis macam tu dulu. Lepas tu dia kata tak macam ni lah, macam tepung serbuk tu, tepung tu dibancuh dengan air sejuk banyak-banyak, dia jadi ketul-ketul. Macam tu lah keluarnya ketika gugur. Kita orang pergi beli Dumex, kongsi duit, bawa duit, beli untuk bancuh. Nak faham terus. Bila Tok Guru kata kita tahu aurat lelaki ketika sembahyang pusat sampai lutut. Pusat dekat depan tak ada masalah, sebab boleh tengok pusat. Kat belakang ada pusat tak? Kat belakang tak ada pusat. Kat mana lain dia? Kita tak nak fikir. Mana fikir? Yang orang dah pakai baju pendek tu tertarik-tarik ketika sembahyang tu, silap-silap batal lama dah. Sebab belakang ada pusat dia dah nampak. Masuk pusat dah nampak. Kalau ikut pusat depan ke belakang dah bawah dah. Kami nak tu kan ambil tali, buat, letak garis. Bukan pakai marker lah. Garis. Nak bagi tahu kat mana belakang punya border. Sama juga dalam masalah ni. Tahu kata rukuk Nabi adalah kalau letak sekeping papan straight, pergi cari papan plywood, potong rukuk, lepas tu ambil timbang air tu. Pernah buat? Nak semayang sungguh aja, ambil menimbang air tu, bawah sikit atas kepala tu, kadang-kadang kepala yang problem, belakang tak ada masalah, kepala ni kita duduk macam ni straight. Akhir sekali timbang air tu, okey, gerak, diam, berhenti dalam 3-4 minit ke, lama lah nak bagi rasa dia punya kedudukan, nak ingat dia punya kedudukan tu. Air tu kalau timbang, apa dia panggil? Timbang air tu kan, timbang tu straight. Kalau letak papan kat atas, straight aja. Masalahnya dekat mana? Dekat mata tadi. Mata memandang kat mana?
Ada beberapa pendapat yang paling yang nombor satu adalah mata tu bukan pandang tempat sujud ketika rukuk. Ada 3 tempat yang mata bukan pandang tempat sujud. Selain daripada 3 tempat dalam sembahyang ni, selain sama ada dia tu buta, sama ada dia tu duduk depan Kaabah ke, sama ada gelap ke, tetap secara umum sembahyang tengok tempat sujud. Maksud tempat sujud tu depan tu lah tempat sujud. Okey, secara umum. Saya ulang balik. Depan Kaabah ke, gelap ke, dia buta sekalipun, dia rabun ke, mata arah tengok tempat sujud dalam sembahyang secara umum. Kecuali 3. Ada kecuali 3. 3 ni je yang tak tengok tempat sujud. Maksud tempat sujud adalah tempat sujud yang kepala jatuh tu. Sebab maksud tempat sujud ada 2. Pertama, maksud tempat sujud kepala pergi kat situlah tempat sujud. Yang kedua, maksud tempat sujud adalah lantai. Itu maksud tempat sujud. Lantai, bawah. Mana-mana janji lantai. Jadi dalam masalah tengok tempat sujud, semua sembahyang sunat tengok tempat sujud kecuali 3. Yang pertama ketika kunut. Maksudnya kecuali. Maksud tak tengok tempat sujud lah. Kecuali 3. Yang ketika kunut tak tengok tempat sujud. Kenapa? Sebab sunat. Nak tengok macam mana? Tak nampak. Tengok tapak tangan lah. Mata masih kalau buat macam ni tengok tempat sujud. Tapi kalau macam ni tak nampak. Itu yang pertama. Kecuali yang tu, tak tengok tempat sujud sebab dia halang oleh tapak tangan. Tapi kalau angkat memang tempat sujud. Itu yang kecuali. Yang kedua ketika asyhadu alla ilaha illallah, syuk tengok sini. Kan? Tak tengok tempat sujud. Lepas tu asyhadu anna Muhammad Allahumma salli ala Muhammad, baru tengok depan balik. Tengok tempat sujud balik. 2. Yang ketiga yang tak tengok tempat sujud. Yang maksud tak tengok tempat sujud ni tak tempat sujud yang sujud sungguh tu, tak. Ketika rukuk. Ketika rukuk tidak. Ini sunat ya, sunat. Iaitu tengok kat mana? Ya, tengok tempat sujud, tapi bukan maksud tempat sujud yang sujud. Habis tu tempat sujud apa? Maksud tempat sujud adalah lantai. Masuk lantai tu, mata bila kepala straight, syup dia tengok ke bawah. Bila tengok ke bawah, daripada ibu jari kaki ataupun jari kaki dia lebih kurang sejengkal je, lebih kurang. Yalah, kalau dah tunduk macam tu, kalau nak tengok tempat sujud, dia kena jadi kura-kura, kan? Kalau tengok kat atas, Nabi sembahyang, para sahabat kata, bila letak papan straight. Bila letak air tak jatuh dekat leher ni, letak air kat leher ni tak jatuh. Bukan letak kat belakang. Kat belakang semua tak jatuh. Dekat leher ni letak air tak jatuh. Kalau letak air. Jadi bila macam tu maknanya leher straight. Dia sebut leher straight. Bila dia sebut sini leher ke tengkuk ke apa? Dia sebut sini. Tengkuk kita panggil leher. Tengkuk ni macam lembu pula. Boleh lah tengkuk. Tengkuk ni straight. Leher sini kot leher sini, tengkuk sini. Boleh lah. Macam ni, bila macam ni straight. Bila straight, automatik kepala dia jadi straight lah. Mana boleh? Kalau dia gerak, leher jadi gerak juga. Jadi bila macam tu, mata tak boleh dah nak tengok tempat sujud yang sebenar. Kalau tengok tempat sujud sebenar, dia akan jadi kura-kura. Dia akan jadi macam ni. Habis tu tengok kat mana? Tengok tempat sujud. Tapi bukan tempat sujud tu. Tempat sujud dekat depan kaki sikit. Kaki kita, lepas tu depan sikit, lebih kurang kat sini. Kenapa tengok kat sini? Sebab waktu tu kepala memang straight, mata memang straight ke bawah. Bahasa lain, tengok straight ke bawah. Bukan tengok ke kaki, tidak juga. Sebab jari kaki tu dah belakang sikit. Kita punya badan ke depan sikit. Lebih kurang sejengkal, lebih kurang je kat sini tengok. Bukan kat depan. Barulah dia jadi straight. Itu sunat. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Pendapat lain tu biarlah. Saya nak cerita yang pendapat yang ini je. Nak tengok kat mana. Jadi okey, habis. Lepas tu kemudian apa lagi? Okey, jari letak dekat kepala lutut, bukan genggam. Bukan genggam macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah tegur anak dia genggam. Tegur ni maksud makruh lah, bukannya sah batal dia. Tangan dia macam ni. Macam ni. Ni. Di apa dia? Dicerai, bukan macam ni lah. Bukan macam ni. Sujud macam ni. Bab sujud je kita akan masuk. Sujud rapat. Masa sujud. Masa takbiratul ihram, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, macam ni. Macam ni, tengah-tengah. Dia 3 cara cerai. Cerai yang pertama, cerai kat kepala lutut, macam ni.
Lebih kurang. Bukan macam ni. Lebih kurang Tapi ni lebih kurang macam ni. Okey. Di sujud macam ni. Tak nampak langsung rapat. Ketika takbir tu Allah 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 tu di antara ni dengan ni. Jadi dia macam ni. Sepayah gigil lah ni. Lebih kurang. Lebih kurang lah, faham tak? Jadi yang rukuk kepala lutut tu, pegang kepala lutut paling besar. Tapi bukan sampai macam ni je. Paling besar. Ketika sujud paling kecil, paling dapat. Ketika dia angkat tangan tu di antara. Macam ni, di antara. Lebih kurang. Okey. Jadi ketika tu dia sebut kat sini, anak jari ke bawah ni ke bawah. Yang ini menghadap kiblat. Tu maksud menghadap kiblat tu. Menceraikan segala anak jari ke kiblat. Macam ni? Macam ni? Kepala lutut nak pegang sana. Anak jari ke kiblat? Bukan macam ni. Maksud kiblat yang ini, kiblat. Bukan yang ini. Kalau yang ni kiblat, macam nak pegang kepala lutut? Macam mana? Macam ni kot. Mana boleh? Macam ni maksudnya. Jadi kalau macam ni, ni tak kena kiblat. Ni tak kena. Sebab tu macam ni. Agak-agak lah lebih kurang. Okey? Habis kat situ. Okey, dan tambah lagi yang tak ada, dobek lagi satu perkara lagi. Dua perkara lagi. Dobek iaitu ketika bagi orang lelaki masa pegang kepala lutut tu, jauhkan lengan dengan rusuk. Macam itulah. Jauh. Kecuali sembahyang rapat-rapat mengganggu orang, masa tu baru kecilkan balik. Kalau biasa maksudnya jauhkan lengan dengan rusuk. Orang perempuan rapatkan lengan dengan rusuk. Tu beza. Kemudian yang tak ada dalam kitab kita lagi, kalau bengkok lutut ke tengah-tengah rukuk tu, bengkokkan lutut, makruh. Tak ada orang buat kerja macam tu. Kemudian kalau yang terakhir, kalau ada tongkat baru boleh rukuk. Ada sesuatu, dia kena pegang sesuatu baru boleh rukuk. Tak pegang sesuatu tak boleh rukuk, dia kena rukuk juga. Dia boleh rukuk tapi kena pegang. Masa nak rukuk tu kena pegang ke, kena pegang tongkat ke, wajib dia pegang tongkat. Dia tak boleh rukuk isyarat. Tak boleh. Masuk rukuk, ingat 135 macam ni je. Dia nak pegang. Tapi nak rukuk boleh kena pegang. Sebab dia berjalan pun macam rukuk juga. Jadi kalau dia nak rukuk boleh. Dia kena pegang tongkat. Wajib dia pegang tongkat. Dan dia pegang tongkat, gerakan tongkat apa semua tak kira 3 gerakan. Tak kira. Itu sedikit berkaitan dengan solat orang sakit tu. Kalau dia rukuk memerlukan alat, wajib dia rukuk. Sebab alat tu dapat bantu dia. Kalau tidak, rukuknya tak sah. Habis bab rukuk. Masuk bab i'tidal tak ada apa, dan masuk sekali bab sujud akan datang. I'tidal dengan sujud ni sekali biasanya. Sebab i'tidal ni tak ada apa. Wallahu a'lam. Cukup ah. Wih, kau berapa ni? Wih, 9 lah. Masya-Allah, saya ada satu kelas lagi jang gini. Jiwanya pasal lah ni. Kita tangguh dulu, kita sambung akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.